Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, mulai hari ini hingga Khamis 26 November 2020 adalah giliran yang berhormat menteri-menteri menjawab ke atas perbahasan belanjawan 2021 di peringkat dasar. Saya ingin maklumkan bahawa setiap yang berhormat menteri diperuntukkan selama 20 minit menjawab belanjawan 2021 peringkat dasar. Yang berhormat menteri akan membuat ringkasan eksekutif mengenai jawapan mereka di dalam dewan ini, dan jawapan sepenuhnya akan dimuat naik dalam portal Parlimen Malaysia pada hari yang sama. Untuk memulakan, saya ingin mempersilakan kementerian yang pertama. Datuk Speaker. Maaf, Datuk Speaker. Ya. Saya mohon kerana giliran menteri menjawab mulai sekarang. Ya. Sepatutnya diberi sedikit kelonggaran sebab ahli parlimen yang bangkitkan masalah-masalah itu juga hadir dalam dewan untuk mendengar. Ya. Jadi tidak terhad dengan jumlah 80, biar ada sedikit kelonggaran oleh Tuan Yang Di-Pertua membolehkan mereka mendengar hujah yang menteri sampaikan. Kita dah setuju 80 tu, tapi kalau boleh yang 80 tu dihadkan kepada orang-orang yang berhormat yang mempunyai pertanyaan lah pada masa tu 80 tu kan. Tapi kalau nak lebih, terpaksalah saya berhalusi perkara ini, beri saya sedikit masa yang berhormat ya selepas ini. Tapi secara amnya, kalau boleh saya pinta Ketua Whip menentukan bahawa mereka yang berada di dewan tu pada setiap masa tu, yang 80 orang tu ialah mereka yang mempunyai persoalan semasa perdebatan. Saya akan pertimbangkan yang berhormat beri sedikit masa pada hari ini. Speaker, saya tak berapa bersetuju dengan apa yang Speaker kata tadi, sebab susah sangat untuk ketua-ketua whip untuk tentukan siapa yang mukakan soalan-soalan tetap kepada menteri ke menteri mana. Sebab ini satu tugas Dewan Rakyat untuk tanya kepada menteri-menteri yang akan jawab kalau tidak ada siapa-siapa yang telah diucap. Di dalam situasi sekarang, dari parti-parti masing-masing, kurang-kurangnya 10 orang saja yang ucap. So, you cannot say that those who have not spoken ataupun yang tidak minta soalan ataupun ucap tidak boleh minta soalan kepada menteri berkenaan. So, saya setuju dengan Pak Dickson bahawa perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang penting dan biarkan semua orang ahli-ahli parlimen masuk di dalam dewan untuk dengar pembahas menteri-menteri masing-masing. Sebab kita tidak boleh hadkan saja orang yang telah ucap untuk minta. Kalau macam itu, 3/4 of the Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat ni tak akan minta mana-mana soalan. So saya minta kelonggaran di dalam perkara ini, dan saya harap Speaker boleh bagi pertimbangan kepada cadangan yang dibawa oleh Paul Dickson, dan saya harap semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri setuju dengan cadangan yang diberi oleh Paul Dickson nanti untuk diluluskan. Terima kasih sekarang. Sebenarnya yang berhormat Parlimen. yang berhormat Dewan Rakyat. Datuk Speaker, saya bercakap sebagai Ketua Whip. Problem yang kita ada ialah kadang-kadang mana-mana yang berhormat bila berucap, dia tak had kepada satu topik saja. Dia mungkin bercakap 5 atau 6 kementerian. Jadi kalau kita ada, katalah contoh keadilan 30 dekat belah sini 39. Kalau kita campur 39 tu, dia bercakap mungkin pada 25 kementerian sekali. Jadi macam mana kita nak hadkan orang ni, dia masuk untuk 3 soalan, sedangkan dia ajukan 8 soalan kepada 8 kementerian. Itu yang harus kita timbangkan balik. Terima kasih. Ya. Tak apa. Betul, sokong. Izinkan saya sedikit masa untuk berhalusi perkara pada hari ini. Tuan Speaker. Dan saya akan kembali semula kepada isu ini. Boleh saya bangkitkan Tuan Speaker, saya juga ingin mohon supaya tempoh masa untuk perbahasan itu dipanjangkan seperti biasa kita lakukan sebelum-sebelum ini. Kalau perbahasan hanya daripada jam 11 pagi hingga 2 petang, dengan hari ini saja 4 kementerian, besok 7, dan seterusnya sampailah hari Khamis di mana kita akan mendengar jawapan daripada Kementerian Kewangan, saya bimbang kita tak akan cukup masa
20 minit bagi setiap kementerian itu satu tempoh yang terlampau singkat. Amalan kita sebelum-sebelum ini sampai 12 malam, ada sampai 2-3 pagi pun ada, pernah kita buat. Jadi saya mohon masa yang cukup untuk kita membahaskan semua perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen yang ada di sini. Terima kasih. Yang Hormat begini, ialah sebelum ni kita tak ada COVID. Sekarang kita ada COVID. Kita baru saja mempunyai briefing daripada Tan Sri Digi baru-baru ini, minggu sudah, yang telah memberikan keadaan COVID semasa lah yang agak menekan dan adalah amat dibimbangilah bahawa jangkitan COVID ni dapat berlaku terutamanya di Selangor dengan dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan number yang begitu tinggi dan oleh sebab itu didapati perlu bahawa kita menghadkan number yang berhormat semua di dalam Dewan pada setiap masa yang berkenaan dan juga dipendekkan waktu persidangan kepada pukul 2. So sebenarnya saya nak jalankan perdebatan ni, perbahasan ni sekarang supaya kita dapat mengikut masa yang telah ditetapkan. Pada sekarang pun kita dah 10 minit kita dah bincang perkara yang tidak ada kena-mengena lah dengan debat ni kan, perbahasan tu. Tapi Betul, tak Speaker. apa. Speaker, Batu saya ingin bagi pandangan. Speaker, sini belakang. Lembah pantai. Speaker, Batu. Ya. Di mana saya balik kepada soal tadi. Kami sebagai backbencher tak dapat berbahas masa perbahasan belanjawan minggu lepas dan sebelum ini. Hanya 88 backbencher saja bahas. Dengan izin, when you limit the time, opposition, when we limit the time dengan izin, kami tak sempat untuk bahas. Dan sekarang, apabila speaker limit the attendance in the parliament, macam mana kita nak bangkitkan isu-isu kawasan ataupun masalah dalam bajet. Dan juga pandangan speaker tadi berkaitan dengan COVID-19. Ya, saya setuju di mana COVID-19 ni adalah satu perkara yang baru. Tapi saya rasa kita percaya kepada SOP dan perlu patuh pada SOP. Kalau kita patuh pada SOP, kenapa kita perlu risau keadaan dalam Dewan? So saya mohon speaker betulkan balik dan meningkatkan masa supaya semua dapat libatkan diri dalam perbahasan ini. Terima kasih. Datuk Speaker, Lembah Pantai. Ya. Ringkas je, saya setuju dengan Batu dalam hal ini kerana kalau kita lihat asalnya dulu logik memasang penghadang ni adalah untuk membolehkan ahli-ahli parlimen lebih ramai masuk ke dalam Dewan. Walaupun kita telah putuskan untuk hadkan, tapi untuk menghadkan jumlah kehadiran dalam Dewan ke 80 dan menghadkan waktu menteri menjawab, bagi saya dia double whammy kepada demokrasi negara kita. Dahlah ahli-ahli parlimen ramai yang tak dapat berucap dan mereka yang tak dapat berucap ni senior-senior juga. Tapi untuk tidak memberikan masa kepada menteri-menteri menjawab, fungsi Dewan Rakyat bagi saya dia menjadi tempang. Kerana the reality is, dengan izin Datuk Yang Tua, salah satu perkara yang paling penting tentang perjalanan Dewan adalah handset. Bila ahli-ahli parlimen tidak dapat have on record pertanyaan dan jawapan, maka dia ada satu kekangan ataupun satu ketimpangan kepada demokrasi itu sendiri. Jadi saya pohon mungkin untuk hari ini bukan sahaja sama ada kita benarkan lebih daripada 80 hadir dan kita panjangkan supaya semua menteri diberikan masa 1 jam, tapi kita hadkan 80. Basically saya rasa Datuk Yang Tua mungkin perlu dipanggil sebab kita ada ketua whip yang tak setuju dalam menghadkan menteri diberi masa 20 minit. Saya pohon pertimbangan Datuk Yang Tua. Datuk Yang di-Pertua, saya nak tambah sikit.
Saya setuju dengan cadangan Lembah Pantai dan saya nak cadangkan juga kita tambah lagi sidang parlimen. Kerana untuk minggu terakhir kami hanya bersidang 2 hari. Kenapa kita tidak boleh tambahlah sidang hari bersidang supaya kita boleh memberi masa yang lebih panjang supaya menteri-menteri bolehlah menjawab dengan lebih teliti dalam Dewan Raya ini. Saya rasa menteri kita berkualiti. Mereka tak maulah jadi menteri baca skrip sahaja. Dan sebagai ahli parlimen, sama ada sudah ambil bahagian dalam perbahasan atau tidak, kita berhak untuk dapat jawapan daripada menteri-menteri. Dan saya rasa ini adalah satu prosedur yang sangat-sangat penting yang membuatkan Dewan Raya ini satu platform yang cukup mulia dan cukup supaya kita bolehlah membangkit isu-isu yang penting tentang kebajikan rakyat. Betul. Yang Berhormat Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk juga memberi pandangan. Saya menyokong penuh permintaan oleh Yang Berhormat Port Dickson. Saya sendiri dan beberapa orang ahli Yang Berhormat tidak beri peluang untuk berbahas. Kami telah akur dengan arahan yang dibuat oleh Tuan Speaker. Tetapi pada masa yang sama, terdapat banyak perkara-perkara yang ingin kami bangkitkan ketika Menteri membuat penggulungan. Umpamanya isu-isu berkenaan dengan Kementerian Kesihatan. Saya beri satu contoh. Perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan Jabatan Farmasi dan Bekalan. Peruntukan dikurangkan daripada 1.5 bilion kepada 512 juta sahaja. Peruntukan yang diberikan oleh Pakatan Harapan adalah 1.5 bilion berbanding dengan peruntukan sekarang 512 juta sahaja. So saya ingin bangkitkan perkara-perkara ini dan perkara-perkara lain berkenaan dengan kementerian ini ketika menteri membuat penggulungan nanti. Jadi saya merayu supaya Yang Berhormat Tuan Speaker memberi ruang dan peluang dan menerima permintaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Port Dickson supaya kami juga diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan dan juga mengemukakan soalan-soalan ketika menteri membuat penggulungan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah terutama pada Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang membangkitkan perkara ini. Secara ikhlasnya, secara jujurnya, saya pun pernah berada di sebelah pembangkang. Saya boleh bersetuju kalau sekiranya kita memperuntukkan masa yang panjang kepada bukan saja kepada menteri, kepada ahli-ahli parlimen kerana banyak perkara yang nak disampaikan. Namun demikian, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kita ada kekangan ialah yang sebagaimana yang kita sebut. Ini bukan alasan. It is not kita bagi saja reason yang tak sesuaian. Saranan daripada KKM, longer parliament is riskier, kata dengan izin kata DG Health. Itu kekangan pada kita. Kami apabila diberitahu kepada menteri-menteri, mereka hanya ada 20 minit saja, semuanya mengeluh. Tak dapat menyampaikan segala yang nak dijawab. Tapi itulah peraturan. Cumanya, Yang Berhormat Tuan Speaker, untuk makluman ahli-ahli Dewan, terutamanya di pihak pembangkang, saya beri jaminan dan Yang Berhormat Tuan Speaker pun beri jaminan, sebaik saja setiap menteri ini habis menjawab dengan membentangkan executive summary saja dalam masa 20 minit. Macam saya pun ada lebih daripada 30 muka surat. Executive summary tak habis. Sebaik saja menteri itu habis membuat penggulungan dalam tempoh yang dibenarkan, segala teks yang tak habis, yang panjang itu diuploadkan di dalam portal parlimen. So macam Yang Berhormat rakan saya Lembah Pantai kata, masalah handset tak timbul. Kerana apa yang tak sempat disampaikan pun akan diupload, akan boleh dibangkitkan pada masa-masa yang lain juga, saya rasa. Itu keadaan kekangan yang adalah bagi kita, with all due respect to semua kita di sini lah. Terima kasih. Ya. Speaker, Saya nak tanya betul. sikit. Yang Berhormat Speaker, saya nak sentuh sikit ya. Perbincangan ini nampaknya tidak berakhiran. Kita dah putus dalam mesyuarat ketua-ketua WIP. Jadi sekarang ni Yang Berhormat panggil balik ketua-ketua WIP, putuskan yang baru. Kita tak boleh putuskan berdasarkan perbincangan di sini. Tadi ketua WIP telah maklumkan bahawa ini kita telah putuskan dalam mesyuarat tersebut. Jadi kalau kita tak percaya kepada ketua WIP, kita panggil ketua parti pula. Kita putuskan di sana. Kalau tidak semua orang nak bercakap, kita dah rugi 17 minit sekarang. Kita kena teruskan supaya
apa yang menteri sebut tadi, supaya yang tidak dapat dijawab akan dijawab secara bertulis, dan kita boleh tengok benda ni akan dimasuk dalam handset. Saya percaya dimasuk dalam handset. Bagi yang tidak dijawab cara lisan, akan dijawab secara bertulis, juga masuk dalam handset. Itu yang terbaik. Saya ingat kalau kita membuka perbincangan terbuka begini, saya tak dapat dengar menteri. Saya juga ada hak untuk mendengar jawapan daripada menteri. Kalau kita nak berbincang juga, kita bincang dalam mesyuarat WIP. Panggil mesyuarat WIP, putuskan. Ataupun kalau kita tak percaya pada WIP, kita panggil semua orang, putuskan bersama. Bukan dalam keadaan berbincang di sini yang speaker terpaksa membuat keputusan tanpa mengikut persetujuan daripada ketua WIP ataupun ketua parti. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya nak tanya satu perkara. Tunggu. Saya setuju. Saya rasa sebab keputusan ketua WIP tu, saya akan menjemput ketua WIP sekali lagi ataupun ketua parti, siapa yang ingin datang untuk discuss perkara ini. Mari kita mulakan sekarang. Tuan Betul, cuma satu. Ini perkara asas. Menteri bagi penjelasan, terima kasih. Tapi ini bukan nak dengar kuliah menteri. Ini parlimen ini tempat perbahasan. Ya. Kalau kita tak benarkan masuk satu, keduanya tunggu dia baca executive summary 20 minit, kemudian baca teks, tak payah jadi ahli parlimen. Ya. Tuan Betul, saya percaya faham peranan parlimen itu, terutama masa jawapan menteri, membahas, mencelah, mempertikai, mempersoal. Dan ini tidak mungkin berlaku dalam masa 20 minit. Jadi saya minta Tuan Betul beri sedikit kelonggaran. Kalaupun tidak sepenuhnya setelah Tuan Betul cadangkan adakan mesyuarat, saya setuju. Tapi bagi kelonggaran sedikit supaya lebih daripada 80 boleh masuk, dan waktu untuk menteri ditambah supaya ada pencerahan. Kalau tidak, parliament does not work in this manner. Menteri bagi jawapan eksekutif, no questions asked, no time, dan kemudian yang lain boleh baca di rumah. This is not the spirit yang patut dihormati oleh parlimen.